Assalamualaikum warahmatullahi pemuja bulan. Jadi kita ke udara sekali lagi pada hari itu. Okey, alhamdulillah untuk season 2 Studio Alta kita akan bertemu dengan seorang tokoh penulis wanita yang berada di sebelah saya, Naziah Naziri. Itu nama sebenar ke? Ya, nama sebenar. Nama yang ayahanda saya bagi. Alhamdulillah. Naziah binti Naziri. Nama sebenar digunakan untuk jadi penulis. Ya. Jarang kita naga benda macam ni. Okey, alhamdulillah berkat nama yang diberi oleh ayahanda. Okey. Boleh dia milak kak? Okey. Si pandai ambil diam. Kami ini debaran di atas pentas saja belum reda. Sambung lagi debaran di situ. Sambung lagi debaran di bah tu nak. Okey. Soalan saya sih lah. Susah-susah lah. Soalan-soalan senang aja insyaAllah. Soalan SPM. Okey kak. Kita antara nama tokoh penulis wanita yang disebut-sebut kini tu. Ada beberapa lah, tapi kita antara yang ada ya lah. Macam kata search Laila namamu teratas. Macam ni kita naga perception ni terhadap diri kita. Okey, boleh saya mulakan? Boleh, silakan. Saya mulakan dengan mukadimah. Okey, sebenarnya kami dah lama menulis. Kemudian satu hari berjumpa dengan sahabat saya di Miri yang selalu macam tu, Nas, apa kata you pola sikit buku. Setelah panjang you menulis, buku you berada di eceran saja. Belum ada yang buku yang atas nama you sendiri. Atas nasihatnya saya bersetuju. So lahirlah Cinta Maharani itu. Itu adalah buku kita yang pertama lah. Ya, buku saya yang pertama. Buku kita yang pertama, Cinta Maharani guys. Itu adalah koleksi cerpennya yang pertama. Coba dapatkanlah di kedai-kedai toko-toko buku di Kuching, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Macam ni minat kita menulis tu kak? Adakah tiba-tiba suatu hari kita bangun tiba-tiba kita pandai macam aku dah nulis? Tidak. Saya memang minat menulis daripada kanak-kanak lagi lah. Kanak-kanak. So, kami diam saya berasal dari Serike. Di Serike ada sebuah perpustakaan. Dan saya dengan abang saya merupakan orang yang sering berkunjung ke pustakaan tersebut. Sehingga librarian dia akan, kalau ada buku baru, dia akan reserve untuk medua. Medua abang kami akan baca je buku. Kadang-kadang oleh kerana bahan terhad. Untuk usia berapa tu? Sekolah rendah. Rendah? Kadang-kadang ada buku baru, dia akan reserve lah untuk orang untuk baca. Kadang-kadang terpaksa diulang baca sebab buku terhad. So sebab selalu berkunjung dengan abang pergi ke Kutub Kanah. Kami saja makai perkataan Kutub Kanah ada. Bunyi lama sikit lah. Kutub Kanah, lastnya abang kita si jadi penulis, kita yang jadi penulis. Dia seorang pembaca. Abang kita jadi pembaca dia lah. So abang kita jadi pembaca, kita jadi penulis. Alhamdulillah ada juga lah. Okey. So bila dah jadi kita mau dikenali sebagai apa? Cerpenis ke ataupun kita ada nulis puisi, novel ataupun jono-jono yang lain? Saya juga menulis puisi. Puisi banyak dah. Tapi ada. Sebanyak tapi ada. InsyaAllah. Sekarang saya tengah proses untuk membuatlah buku cerita kanak-kanak. Cerita kanak-kanak. Tengah proses insyaAllah. Tengah proses. Cerita kanak-kanak yang ada gambar binatang kan macam pentas. Ya, masih projek. Masih jadi projek? Saya boleh ni dulu sehingga yang selesai saya akan kongsi lah. Simuk ada macam spoiler lah. Siapa boleh kongsi, cumanya benda yang belum menjadi. Kalau dah menjadi macam tu, so kita boleh bercakap. Okey. Mungkin kita nak daripada segi tu lah Cinta Maharani kita nak kelakar pasal tu kan? Secara serius pasal tu. Cuma kita meletakkan kumpulan cerpen Cinta Maharani itu dalam atlas kesusastraan Sarawak.
Hebat soalannya loh. Macam ni mikir soalan ajak dah bingung hati tu. Cuma kita dah meletak ke tu. Coba kita ambil soalan yang simple je. So, nya sebaris sih dengan contoh lah Awang Kumahali ke, nya sebaris kah dengan John Ching Lai ke, ataupun kita adalah budak baru nak up. Kita pun kenal, saya dah lama menulis. Dan bila saya menulis, saya dah mau bersaing dengan siapa-siapa. Saya tak pernah beranggapan bahawa saya menulis, saya perlu bersaing dengan A, dengan B, dengan C ataupun D. Saya menulis dari hati saya sendiri. Okay, apabila kita membaca karya saya, itulah gambaran pemikiran, apa yang saya nak cetuskan, apa yang saya nak beri impak kepada pembaca. Tiada unsur-unsur lain selain orang saya share idea saya. Iyalah bila kita nangga kan, kita pun cerpen-cerpen tu eksotik lah. Eksotik macam Koso Haji Ramli, Lai Pangai, apa lagi Tuyak Pupu Amoy. aduh. Tu nang apa kata orang nang totok Sarawak lah nak. Tapi dalam bahasa Melayu kan. Ya. Dalam bahasa sini kita nak pergi dengan kata sidak ya kearifan tempatan tu. Saya dah menulis cerita Arif ya 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Ambal Berserai ialah tentang kearifan tempatan. Sebelum orang uar-uarkan untuk bola kearifan tempatan ya, saya dah ada Ambal Berserai yang saya tulis pada tahun 1993. 1993. Kami baru umur apa tahun waktu yang? Ya. Ambal Berserai ya, saya masukkan lagu puisi tradisional. Puisi tradisional adalah lagu rakyat. Semasa saya bertujuan macam tu supaya lagu ya si hilang. Kalau dibukukan, maknanya di masa akan datang ada orang baca. Kalau kita si bukukan makanya hilang macam ni saja. Ilmu yang mesti diikat. Ya. Diikat dengan tulisan, barunya sustain kan. Ya. Kalau nya just macam ambal apa tu? Ambal Berserai tu lagu rakyat alup tu nya masih kekal verbal, yang mungkin akan berubah ataupun mungkin akan dilupakan. Apatah lagi dalam zaman digital. Macam ni proses ambal lah. Bila kita bergenerasi macam anak-anak saya percaya dia masih tahu macam ni proses ambal dan macam ni, apa alat yang digunakan, apa pantang larangnya, biar memang saya tahu. Tapi dalam Ambal Berserai saya menceritakan macam ni proses kita ngambil ambal ya. Menggunakan kapur, kemudian daun lidi. So dengan sampai ambal yang mabuk nak. Ini baru yang naik ke atas. Ya, betul. Tahu ni pasal ambal lah. Nya menggunakan kapur tu. Tahu kapur daripada apa? Kapur daripada kerang. Ya, betapa pusing sia balik tu. Balik saja. Jadi kerang dengan ambal tu sebenarnya bermusuh. Sebab kami dulu waktu kecil-kecil pernah malah kapur ya. Nyuci kerang dengan nenek kami di sini. Ya kami ingat dah. Sedih main dengan bila main dengan nenek kami tu. Aduh. Okey Kak. Suka je kami dengar kerana ada penulis-penulis yang mempunyai kesedaran local wisdom tu kan. Tapi kita rasa confident kah dengan ketetapan kita untuk local wisdom tu ini akan dapat pergi jauh ke karya kita tu. Kerana kena tu kan banyak penulis-penulis kita mula masuk kepada realisme magis lah, lelaki yang mulutnya masuk ke dalam telefon. Contohlah. Nah. Macam mana kita nak gaya? Nama dah sendiri sastra kreatif. Bila sastra kreatif, kita boleh mencipta ikut apa yang kita rasa, apa yang kita fikirkan. Macam saya melihat menulis sastra itu adalah tanggungjawab. Kita mesti bercakap perkara yang benar, yang tulen. Tidak ada benar selain benar-benar belaka. Boleh direka-reka, tidak boleh ditukar tambah. Kita gunakan sastra kreatif secantik yang boleh. Maksudnya apabila karya kita dibaca, ada makna, ada manfaat kepada pembaca. Bukan sekadar nak syok sendiri.
Ya, perkataan syok sendiri ya, mau di Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya lebih menasihat kepada diri saya sendiri. yalah. Saya memang buat sesuatu untuk diri saya sendiri. Saya silakan menanggap orang lain. Okey. Saya akan nanggap saya sendiri. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal saleh dan saling mengingati dengan kebenaran. Insya-Allah. Betul tak? Betul. So kami faham yang itu adalah motu kepada kesedaran kita untuk mengangkat mengangkat local wisdomnya. Ya. Okey. Kita rasa macam ni local wisdom tu yang dapat dijadikan sebagai satu kekuatan penulis. Ya. Di Sarawak tu kita tu sangat luas. Kalau kita bercerita tentang masyarakat Melayu aja, banyak cerita di dalam masyarakat Melayu. Kalau kita pergi ke Melanau, banyak cerita Melanau yang kita lagi belum teroka. Kemudian begitu juga bangsa lain, Bidayu, Ibannya semuanya yang berada di negeri Sarawak tu, tentang budaya kita di negeri Sarawak tu. Yang boleh bercakap budaya Sarawak, apa yang ada di Sarawak adalah orang Sarawak sendiri. Kalau orang Sarawak sendiri tidak bercakap tentang negerinya pun, siapa yang bercakap tentang negerinya pun? Adalah tanggungjawab kita untuk bercakap, mengeluarkan idea, mengetengahkan apa yang ada di Sarawak tu. Contoh yang boleh kalau kita lihat pada cerpen saya yang berjudul, judul saya tu selalunya orang eksotik ke? Tidak betul eksotik juga. 52. Izinkan saya membaca. 52. Okey, saya nanggal 52. Okey. Guys, kalau nak dapatkan buku tu guys, dapatlah reganya pun dalam RM28 aja. Tapi mungkin kita dapat ngepung penulis tu yang akan memberi kita diskaun. Okey, 52 Sekejap. Okey, 52 jerawat batu bujang cet. Jerawat batu bujang cet. Ya. Satu ketika, Tapi bujang cet tu nang ada lah. bujang cet tu nak ada. Jadi saya angkat wataknya. Seorang lelaki, kalau di satu cerita yang macam kurang sedikit pada kita tu. Tapi saya angkat padanya, kadang-kadang orang kurang tu mempunyai banyak kelebihan yang kita si nampak. Sebab kita fokus pada kurangnya, tapi kita si melihat kelebihannya. Faham sih? Dapat sih kita dapat sih setuju sih mungkin kami ada kita adalah penulis method. Maknanya kita nangga dulu watak ya dan kita terjemahkan watak ya jadi cerpen kita. Adakah prosesnya yang berlaku dalam bujang cet? Ya. Kita nangga bujang cet ya dulu ataupun bukan bujang cet ya, individu yang mempunyai karakter bujang cet. Di dalam jerawat batu bujang cet ada dua watak, Darakih dan bujang cet. Dua watak tu saya kembangkan kepada watak yang positif. Saya angkat dua tu sebagai manusia yang memberi makna kepada orang lain. Walaupun orang melihat kadang-kadang ada watak. Tapi nya OKU lah kan? Bukan juga OKU. Kadang-kadang kita manusia tu menilai orang daripada persepsi dasar aja. Kita sih kenal yang belakangnya siapa. Okey. Macam yang Darakih tunggu dulu. Kacak-kacak juga nama tu. Bujang cet, Darakih, Pak Sukun. Apa lagi nama tu? Nama pun main peranan yang penting. Bila kita menulis, nama sangat penting. Lai Pangai. Bila kita menulis, kita visualkan watak yang macam ni. Macam saya madah Lai Pangai ya. Lai Pangai ya akhirnya okey, kita balik pada cerita Lai Pangai aja. Lai Pangai. 71. Lai Pangai. Kau pembohong Lai Pangai. Kita akan ke bulan Umi Bilim. Kau tidak datang, kau mungkir. Umi Bilim menyeka air mata. Kau cerita orang Hulu tu nak? Bukan. Kan? Itu adalah cerpen yang saya tulis sekali je. Sekali type terus menjadi. Shannon Ahmad pun style. Sebab benda yang terlalu banyak. Jalan sekali. Banyak dalam kepala saya nak. Kebetulan hari di ruang tamu di rumah, saya menulis di ruang tamu je. Saya menulis di ruang tamu, di meja makan. Okey, soalan terjah. Kita writer ke kita pakai komputer? Pakai komputer. Komputer lah. Okay. Saya ada dua editor. Editor saya anak-anak saya sendiri. Ya, anak-anak saya. Okey. Editor anak-anak ni pun lah. Apa dah salah tu? Okey.
Menarik juga Cinta Maharani tu. Namanya is Cinta Maharani. Saya nak baca juga yang Cinta Okey. Maharani itu yang bab Page terakhir. apa? Yang terakhir 79. 79 Okey. Okey. Pedang yang terlucut dari sarung telah terbang ke bulan. Pada malam bulan di pagar bintang itu, seluruh penduduk di Tanjung menjadi saksi bahawa Lai Pangai telah pulang ke bulan. Tinggallah Umi Bilem yang kerinduan dalam duka yang berpanjangan. Untuk Ending yang surrealist ya. saya menyerah kepada pembaca untuk faham apa yang saya sampaikan. Surrealist ya memerlukan tafsiran yang lapis dan berlapis-lapis kan. Ya. Okey Kak, macam ni kita nak nanggai duit kita untuk darsa warsa yang akan datang. Sini kita mau nangga Naziah Naziri tu. Saya ada satu impian kecil. Impian kecil saya ialah kurang-kurangnya kalaulah bukan semua cerpen dalam Cinta Maharani itu diadaptasi ke bahasa lain. Saya berharap ada satu cerpen di dalam Cinta Maharani diangkat dialih bahasa ataupun sekurang-kurangnya digunakan sebagai penanda aras pada masa akan datang. Saya berharap kalau bukan semua, bukan sebab sebagai penulis kita memang rasa gembira memeluk buku sendiri, tapi saya nak bila orang baca dia jumpa sesuatu di dalamnya. Jumpa ada manfaat hasil daripada apa yang saya tuliskan. Oh ya, ini yang saya nak sharekan tadi. Abang Apung Jalan Merdeka. Abang Apung Jalan Merdeka. Tu Jalan Merdeka kat rumah Kamet tu kah? Ya. Kita percaya sih di bulatannya kita percaya sih bulatannya apa nama? Sebelumnya jadi flyover apa? Bulatan Abang Pulang. Apa nama bulatannya? Abang Apung Jalan Merdeka. Bulatannya yang sebelum menjadi flyover yang pertama di Petrajaya. Nama bulatannya apa? Saya ingat kamu. Ya, yang saya nak tinggalkan. Saya nak tinggalkan bulatannya sebagai bulatan kat Petronas ya kah? Namanya Temenggung Abang Kipali bin Abang Akib. Oh, okey. Bulatan BJ. Ada banyak lagi abang-abang. Banyak lagi bulatan-bulatan abang. Di masa akan datang saya percayanya akan dijadikan flyover ke apa-apa. Hilanglah. Akan hilang. Saya nak namanya tinggal kekal dalam bentuk. Jadi ia pun salah satu daripada mission kita lah. Ya. Bahawa cerpen kita akan menjadi pencatat sejarah. Ya. Saya nak ada di dalam buku. Tiba-tiba orang Google, siapa Abang Kipali Abang tu? Kipali. Okey, jumpa. Tu dapat cerpen Naziah Naziri di dalam tajuknya. Semasa saya mula Abang Apung Jalan Merdeka, ya memang saya melalui kesukaran nak lalu lalang di Sia. Memang sambil saya pun melihat andainya satu hari tu menjadilah flyover tu akan memudahkan kita keluar dan masuk dan sebagainya, tapi nama yang akan hilang. Ternyatalah nama yang hilang. Sejauh ni kita melihat seorang penulis ya menjadi social engineering untuk masyarakatnya. Macam ni kita nak nanggap benda ya. Macam kita tak madah nak mencatat bulatannya supaya bulatannya boleh diingat. Sejauh ni kita nanggap benda ya. That's why memang dah tadi di dalam di negeri Sarawak tu terlalu banyak pun kita nak cerita, terlalu banyak. Tinggal awak buat ataupun awak tak buat dia jadi. Maksudnya mungkin kita nak biar orang lain buat pun boleh. Tapi mungkin kita ada rasa sedikit kesedarannya kita janganlah benda tu hilang macam tu aja. So, kurang-kurangnya adalah sedikit tinggalan. Kita sih tahu akan datang kan. Okay, saya nak share sikit lagi. Gurindam, yang ni puisi tradisional. Puisi tu pun saya simuk hilang. Gurindam tu pun saya simuk hilang. Sangat kacak. Saya jumpa tu semasa majlis perkahwinan keluarga dari Brunei dengan orang Kuching. Kami percaya itu adalah daripada di mana-mana yang jumpa mesti tahu, tapi kami suka sangat nyepun gurindamnya. Izinkan saya membaca. Okey. Nakhoda harus bijak. Telah menjadi adat orang bersuami isteri.
pahit manis sama dirasai. Dalam surut ada pasangnya, dalam susah ada senangnya. Dalam sempit ada lapangnya. Kalau sedikit sesudut seorang, kalau banyak sesendok seorang. Kalau untung sama-sama timbul, kalau rugi sama-sama tenggelam. Kalau tebu seruas seorang, kalau nangka seulas seorang. Payung sekaki sama berteduh, perahu sebuah sama menyeberang. Makan sepinggan, minum secawan, duduk setikar, tidur sebantal. Cantik nak? Kita pun tahu siapakah penulis tu. Kacak. Oh, faham kami apa maksud kita. Maknanya kita ingin nak menjadikan cerpen kita tu sebagai satu cacatan antropologi yang pun bangsa yang pun. Maknanya di dalamnya ada cerita, di dalamnya ada pantun, ada gurindam, ada catatan tentang tempat dan sebagainya. Oh ya, begitu kaya sekali ya. Maknanya kita perlukan energi yang begitu tinggi untuk menghasilkan cerita-cerita yang macam ya lah. Kami rasa. Saya pada tadi, bila kita menjadi penulis, tanggungjawab kita menulis bukan saja sekadar menulis. Kita bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis. Kita sangat bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis. Berat ya Kak? Ya, sebab saya jangan kita menulis atas dasar emosi kita, tapi kita harus menulis atas intelektual kita. Macam ni kita melihat benda ya. Jadi mana betul ke jawapan saya tu? Be uncomfortable silent ya. Memang kedaya jangan kita menulis tapi kita bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis. Macam benar. Kalau kita bercakap tentang sesuatu ya, pasti kalau kita tahu tentang. Tapi adakah banyak penulis yang macam ya, yang bertanggungjawab, yang adalah seorang pemikir, adalah seorang yang perenung, adalah seorang orang budaya, adakah? Ataupun kini tu kalau kita nanggalah penulis-penulis baru yang timbul mungkinnya sekadar ingin nak menjadi glamour. Ya, berbalik pada tadilah, saya lebih suka bercakap sesuatu tentang diri saya sendiri. Saya suka bercakap tentang orang lain. Kalau saya nak buat sesuatu, saya buat untuk diri saya sendiri. Maksudnya, biar saya kongsi yang baik-baik itu untuk orang lain. Yang kelemahan, yang tidak elok itu memang dari kelemahan saya. Jadi maknanya kalau orang baca tu daripada sudut pandangannya, tu maksud sebenarnya capaian tu ia adalah persepsi pembaca. Ialah tahap pemikirannya macam ni. Sebab ada, kalau nak siapkan sikit cerpen yang 10 ke 9, 10 ke 12 muka surat, kalau saya akan membaca 2-3 buah buku. Saya akan baca sikit buku puas hati sih. Saya akan baca buku lain lagi. Baca buku lain, saya takut kalau ya bentuk fakta, saya takut fakta saya salah. That's why kita mesti bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis. Kita cikgu ke? Tidak. Bukan no. Saya cikgu kepada anak-anak saya. Okey, cikgu kepada anak-anak. Tapi baik career apa? Pendidik, bukan mendidik lah, cikgu utama lah. Biasanya saya berkongsi. Biasanya saya berkongsi apa saya selain sebagai budaya lah. Saya pun. Ataupun kali pertama kita lihat kami pun semua bercakap sebenarnya sebab bila saya dah bercakap saya susah nak berhenti. Yalah tu. Dia memang menghentikan kita. Okey, soalan terjah kita. Ya. Soalan terjah lah. Mesti ada soalan terjah tu. Tiga penulis lah. Kita nak kelakar hal cerpen boleh, puisi boleh. 3 penulis yang kita kagumi. Yang often jadi kita pun reference. Saya lupa namanya. Saya minat seorang penulis daripada China. Siapa nama buku yang? Saya pernah nama penulis ya. Bukannya kah? Penulis baru ya? Bukan. Kisahnya seorang maharaja ya yang kahwin dengan 5 orang wanita. Romance of Three Kingdoms. Bukan. Lupa
Sepatutnya buka loh pagi ni. Nampak ni. Sebab ni situ. Okey, si Hal siapa? Okey, yang seorang, yang seorangnya daripada China yang suka baca. Saya juga suka membaca karya Indonesia. Tapi untuk lokal, saya lebih menggalak lah. Saya lebih menggalak sebagai penulis pemula. Kalau yang lahir di negeri Sarawak ataupun di mana-mana aja. Tapi untuk yang sebagai pemula, saya minta tolong baca Awangku Merali pun cerpen. Kalau yang berniat untuk belajar cerpen, baca cerpen Awangku Merali, antara cerpen yang ada gagasan di sana. Kalau selain daripada Awangku Merali, saya juga suka baca cerpen yang lokal tu. Saudara Jong. Saya juga suka baca cerpen Dahiri Saini. Saya juga baca cerpen Roslan Jomel, Abang Median. Okey, ya ada banyak gila. Seorang lagi, saya perlu beritahu. Cikgu Ali. Cikgu? Cikgu Ali Salim. Ali Salim. Okey. Kalau wanita, kena baca Cikgu Beb. Cerpen Cikgu Beb. Seorang sahabat saya, Rajemah. Rosani. Rosani Hipli. Dan berapa lagi, ramai lagi yang Datin Haji Jah Jais. Datin Haji Jah pun bagus. Kami berasa kami belajar cerpen daripada banyak pada bukunya juga lah. Sebab kami menulis dah ada Tapi nama. pada akhirnya boleh dikatakan kita pun cerpen dah membentuk jati diri kita pun sebagai seorang penulis. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya nak tinggalkan yang baik insyaAllah. InsyaAllah. Ada 2 minit lagi tu. Mau soalan tojah lagi. Okey, apa projek kita selepas tu? Selain daripada nak cerita kanak-kanak itu lah. Selepas tu ada satu projek di Miri. Saya akan terbang ke Miri. Ada satu projek bersama Putra di Miri. InsyaAllah semoga menjadi kenyataan. Saya sangat berterima kasih dengan Putra Miri. Sebab Putra Miri, Tuan terutamanya Tuan Abizai. Antara orang yang merealitikan mimpi saya. Orang yang bertanggungjawab menjadikan Cinta Maharani. Selain pada sahabat-sahabat di PDP Cawangan Sarawak. Saya sangat berterima kasih dengan mereka. Sebab bila berjumpa dia akan macam tu. Nas, apa cerpen kau yang terbaru? Jadi bila ditanya soalan yang selalu nak kita balik dia, apa? Jadi semacam satu apa? Adakah beban ataupun hukuman ataupun apa bila ditanya apa cerpen baru Nas? Tidak. Saya tidak anggap dia sebagai bebanan. Hukuman? Pun bukan. Saya anggap dia sebagai tanggungjawab. Cabaran. Tanggungjawab. Okey. Nas, apa cerpen yang terbaru? Cerpen yang terbaru saya bertajuk, ada cerpen yang terbaru saya, Molluska. Molluska tu apa? Kerang Kerang okey. Saya suka makan molluska tu sebenarnya. Tapi apa konteks molluska? Menarik juga tu sebenarnya molluska tu. Dia cerpen dia ataupun kita tidak bercita-cita nak berkata ada sikit soalan daripada seorang bolehkah banyak cerpen digabungkan menjadi novel? Tuan Jaya Ramba tadi mengadah saya macam tu. Sebabnya adalah antara penilai Cinta Maharani di IPG Miri hari 28 tu. Yang mana macam tu, buku tu boleh dibuatkan novel, boleh dikembangkan menjadi novel. Saya pun macam tu, insyaAllah. Saya akan cuba. Saya berjanji. Macam bunyi kita asyik minat dengan novel. Bukan ada si minat. Saya dah ada novel yang separuh-separuh jalan, separuh-separuh jalan jadi. Bukan si minat. Mungkin kita tak berani mencabar diri sendiri. Si antara cerpen dengan novel tu rasa-rasanya energinya lebih kepada apa? Cerpen energi lebih tinggi lagi daripada novel. Ya kah? Sebab saya belum lagi meneroka novel. Walaupun sahabat saya Puan Rajemah Mada, senang je mula novel, Nas. Mah dah sebenarnya. Nya sebagai nasihat kau tu. Nya nasihat sebagai motivasi, kan nya suka bagi motivasi dengan kita. Buku aja bah. Antara orang yang sentiasa motivasi adalah Puan Rajemah. Kita pun bila berjumpanya kita akan
motivasi daripadanya, sehingga kita pun rasa harus buat. Perlu ada sahabat-sahabat Ya, yang sangat perlu. yang nunuk kita macam ni nak sampai kita angus nak. Sangat perlu. Saya sangat beruntung dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik. Yalah. Alhamdulillah. Mun okey. Kalau ada lah orang macam nemiak budak-budak baru nak yang nak mencebur diri dalam bidang penulisan cerpen. Apa nasihat kita dengan sidaknya? Baca. Jadi kita nanggas sinun. Senang aja kalau dah ada cita-cita, maknanya ada kemahuan. Bila ada kemahuan, maknanya kita ada keinginan. Bila ada keinginan, maknanya kita akan ada kesungguhan. Bila nak jadi penulis, bukan bermakna menulis tu jadi. Kena banyak bacaan. Bahan bacaan lah yang membantu kita menjadi penulis yang ada makna dalam tulisannya. Bukan menjadi penulis atas nama penulis, tapi menjadi penulis yang ada makna, yang beri manfaat. Saya tidak berniat apa-apa ya saudara. jangan terasa. Ya, nasihat semata-mata guys. Ya, nasihat semata-mata. Terimanya sebagai satu panduan hidup kita. Kalau nak jadi penulis, ialah nasihat daripada Naziah Naziri. Okey, insya-Allah, kerana Nya dah membuktikan bahawa kesungguhannya memang akan membuahkan hasil. Okey, kita doakan semoga Naziah Naziri akan terus prolific untuk melahirkan karya-karya local wisdom kah, ataupun tiba-tiba suatu hari nak maulah wanita paling cantik yang pernah aku lihat tapi mati lemas di sungai Batang Ajang. Ayah supervisor kah macam ni kah nak? Okey. So terima kasih Kak atas kesudian kita untuk bersama-sama dengan dari Studio Alta. Kami pun rasa macam berbesar hati juga. Susah juga nak nangkap kita kerana jadual kita pun agak ketat juga. Tapi terima kasih atas masa kita. Jadi kami doakan semoga kita akan terus maju jaya lah. Amin. InsyaAllah. Okey. Kita kelak mbak lah kawan-kawan untuk like and subscribe channel Sub Fansuri dari Studio Alta. Tu dah masuk season kedua. Tahniah. InsyaAllah. Season kedua tu kami mula dengan perempuan, tokoh-tokoh penulis perempuan. Season kedua, season pertama dah banyak dah aktor, deklamator, macam-macam lah. Nak tu kita akan pergi lagi, insyaAllah kita akan cover lagi rakan-rakan sastra kita yang lain. InsyaAllah Kak, terima kasih. Okay guys, jangan lupa guys Naziah Naziri, Cinta Maharani. Beli. Support local author.